dan salam sejahtera. Selamat datang dan terima kasih diucapkan kepada yang hadir ke Mesyuarat Agung Ikatan 2014. Tanpa melengahkan masa lagi, majlis kini ingin menjemput Tuan Presiden Ikatan yang dihormati Yang Berbahagia Datuk Haji Mahathir bin Sheikh Nah untuk memberi ucapan aluan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam satu Dewan Menara Kuala Lumpur. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tertinggi-tinggi perhargaan kepada Yang Berbahagia Datuk Seri Ahmad Faizal bin Talib, Datuk Bandar Kuala Lumpur, merangkap penaung ikatan kerana sudi meluangkan masa untuk hadir di Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Gabungan Kanan dan Bandar Kuala Lumpur pada kali yang ke-17 ini. Yang Berbahagia Datuk Seri dan para hadirin sekalian, alhamdulillah, syukur saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya juga kita dapat bersama-sama berkumpul di sini pada pagi ini untuk menyempurnakan satu agenda penting, iaitu untuk mengadakan Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Ikatan kali yang ke-17. Seperti mana para hadirin kita maklum, Persatuan Ikatan merupakan sebuah persatuan yang digawangi oleh pegawai kumpulan perusahaan dan profesional di BKL. Saya rasa termasuk juga pegawai kontrak. Kita dah buka kepada pegawai kontrak, dan di sinilah merupakan satu platform kepada pegawai kanan untuk berinteraksi, menjalin hubungan mesra di kalangan sesama pegawai. Dan ikatan pada hari ini, alhamdulillah, dengan usaha gigih juga daripada Yang Berbahagia Datuk Norma sendiri, saya faham dan juga saya sendiri berada dengan Datuk Norma. Setiap kali ada interview pegawai kanan, memang Datuk Norma akan seko pegawai kanan kita untuk memastikan mereka akan menjadi ahli ikatan. Atas usaha ini, kita sekarang ini telah mempunyai ahli seramai 331 orang, dan tidak termasuk yang ada, saya diberitahu tadi pagi-pagi tadi ada juga, sekejap tadi ada juga yang baru daftar. Jadi kalau ada campur yang baru tu katakan ada 15 lagi, dah 350 hampir. Dan ini menunjukkan bahawa adanya penambahan dari segi keahlian sebanyak 100 lebih dalam masa beberapa tahun ini. Dan dari segi peratusannya, sebanyak 61.6% pegawai kumpulan A sekali telah pun menjadi ahli ikatan. Dan dengan ada pertambahan ahli ini, saya yakin di program-program yang akan datang, ikatan akan lebih tersusun, mempunyai program-program dan aktiviti. Dan di samping itu juga saya mengharapkan bahawa ahli-ahli baru ini boleh juga mencubakan diri untuk bersama-sama menyumbang bakti dengan menjadikan ahli ataupun menawarkan diri untuk menjadi ahli jawatankuasa yang akan dipilih sekejap lagi nanti. Sebelum ini saya nak uraikan sedikit beberapa perkara penting ataupun program penting yang telah pun dijalankan oleh pihak ikatan sebagai satu wadah untuk menyemarakkan semangat esprit de corps sesama ahli. Dan program-program itu dah termasuklah program-program seperti kita menganjurkan satu seminar co-submission yang pertama-tama kali kita buat. Dan seminar ini saya rasa telah memberi satu sumbangan dana tambahan yang agak banyak kepada Persatuan Ikatan. Dan selain daripada itu, kita juga telah pun diberi satu pengiktirafan oleh pihak pengurusan di BKL dengan memberi ruang untuk disewa, ruang khas di bangunan ini untuk disewa menjadi restoran di bawah syarikat pengendalian syarikat Secret Recipe. Dan saya rasa kita ada satu lagi usaha untuk menjadikan dia boleh menyumbang dana tambahan, iaitu baru-baru ini kita ada minta satu bidang tanah di kawasan Bukit Jalil, dan ianya telah pun dibincang di peringkat Land Exco, dan pihak Land Exco telah bersetuju untuk tanah ini sebenarnya disewa kepada ikatan.
Dan pihak Land School juga bersetuju. Di BKM memohon dulu tanah ini, lepas itu nanti akan disewa kepada ikatan. Dan pasal mesyuarat dibincang ini, saya dan Yang Berbahagia Datuk Zul ada bersama-sama dalam usaha ini. Jadi kalau nak tahu saksinya, boleh tanya juga kepada Datuk Zul. Dan Yang Berbahagia Datuk Sri, Datuk para hadirin sekalian, ikatan tidak pernah lupa akan kecemerlangan kaki tangan juga. Setiap kali program kita memang menjadi satu program tahunan di mana kita juga memberi sumbangan sokongan kepada pihak ibu bapa yang menjadi ahli ikatan untuk meraihkan kejayaan anak-anak mereka. Dan di samping itu juga ikatan juga menganjurkan program-program untuk meraihkan ahli-ahli sendiri yang mana dianugerahkan pingat dan juga darjah kebesaran sempena Hari Wilayah Persekutuan. Dan semua ini adalah atas usaha dan matlamat untuk menjadikan persatuan ini mempunyai keakraban yang baik di kalangan ahli-ahli. Dan kesempatan pada pagi ini juga akan dimaklumkan nanti semasa pembentangan dari segi program-program di peringkat kedua nanti yang akan dibentangkan oleh pihak setiausaha ikatan mengenai kerja-kerja dan juga program-program yang telah dilaksanakan sepanjang kami jawatankuasa yang ada sekarang ini semenjak menjaga kepimpinan pengurusan ikatan ini. Akan ada nanti kita buat pembentangan dia punya keseluruhan aktiviti yang telah dilaksanakan sehingga ke masa kini. Dan juga saya nak umumkan juga di sini bahawa pihak pentadbiran Damai Raya bermurah hati juga dan memberi satu bilik khas untuk digunakan sebagai bilik ikatan. Dan bilik ini berada di aras 4 auditorium di menara di BKS 1. Tapi saya rasa mungkin ramai ada ahli tidak masih lagi belum berada di bilik ini. Saya cadangkan dan juga saya syorkan ahli-ahli bolehlah berkunjung dan juga datang kepada bilik ini. Kerana dalam bilik ini juga ada beberapa kemudahan. Selain daripada kemudahan untuk menguji suara, siapa yang mempunyai suara yang sehebat macam Datuk Zul ataupun Datuk Norma boleh pergi menguji suara mereka. Dan juga kita sediakan dengan buku-buku ilmiah dan juga buku-buku majalah untuk menjadi bacaan santai mungkin ketika nak menunggu mesyuarat dan sebagainya. Dan di sini juga, bilik ini juga boleh digunakan untuk, kalau tak nak pergi ke surau, boleh digunakan juga sebagai tempat untuk bersembahyang, untuk solat. Dan satu lagi saya nak umumkan juga di dalam ucapan ini, Pentadbiran dan Menteri Pelumpur juga telah membentukkan satu bilik khas untuk aktiviti ikatan di bangunan yang berada di Jalan Tan Sri, yang mana sekarang ni dalam peringkat pembinaan, reconstruction sekarang ni. Dan mungkin bilik ini boleh juga dijadikan macam sebahagian galeri ikatan untuk kita mempamerkan bahan-bahan yang menjadi perkara penting dari segi aktiviti-aktiviti ikatan. Dan saya mengharapkan AJK yang akan mengambil alih tugas ini bolehlah berfikir-fikir daripada sekarang untuk menghias bilik ini atau ruang ini yang bakal diserahkan kepada ikatan. Dan untuk bantuan-bantuan yang telah disumbang oleh pihak pengurusan tertinggi dan Menteri Pelumpur ini, saya wakil daripada ikatan ingin mengucapkan dan merakamkan setinggi penghargaan kepada pihak pentadbiran dan Menteri Pelumpur, khususnya Datuk Bandar Kuala Lumpur, yang telah setakat ini saya rasa banyak memberi sumbang bakti yang tidak terhingga kepada ikatan. Dan saya mengharapkan sumbang bakti ini akan berterusanlah di masa-masa yang akan datang. Dan pada hari ini juga satu sejarah kita buat dan ikatan mula mengedar kad keahlian. Jadi kad keahlian ini penting. Satunya nak mendapatkan akses kepada bilik ikatan dan juga untuk mendapatkan diskaun kalau kita pergi ke restoran Secret Recipe yang dekat bawah tu lah.
Jadi kalau siapa yang tak ada keahlian ni mungkin tak dapat diskaun semasa berada di Secret Recipe Restaurant Muar. Datuk Seri, Datuk-Datuk, Tuan dan Puan, seterusnya Musyawarah Agung Tahunan Persatuan Pegawai Kanan daripada Kuala Lumpur kali ke-17 yang berjaya diadakan pada hari ini merupakan salah satu daripada aktiviti yang telah dirancang dan ianya merupakan salah satu daripada peranan persatuan dalam menjaga hak serta kebajikan ahli-ahli yang banyak menyokong kepada perkembangan ikatan. Samping kesibukan kerja harian, alhamdulillah sekali lagi saya juga merasakan satu pengorbanan daripada pegawai kita untuk menyusun dan mengatur serta menganjur dan merealisasikan Mesyuarat Agung Tahunan Ikatan pada hari ini. Dan dalam mesyuarat ini seperti biasa akan dibentang laporan-laporan tahunan, penyata kewangan dan juga laporan jurut audit serta pelantikan anggota AJK baru bagi ikatan bagi kali yang ke-17. Kejayaan dan pengurusan ikatan adalah hasil daripada kerja keras bagi setiap ahli dan kuasa induk dan juga ahli-ahli yang lain. Dan untuk itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada barisan ahli dan kuasa kerja induk dan juga barisan ahli dan kuasa kecil kerana tanpa usaha mereka, sokongan dan juga pengorbanan masa dan tenaga, segala program dan aktiviti yang dirancang sudah pasti tidak dapat dijayakan. Dan saya selaku Presiden Ikatan juga mewakili ahli-ahli jawatankuasa induk Ikatan mengambil kesempatan ini untuk memohon maaf kepada semua ahli-ahli sekalian sekiranya terdapat sebarang kesilapan dan juga kegagalan kami di dalam menjalankan amanah ini, kerana sesungguhnya kerja untuk menguruskan aktiviti ini merupakan satu kerja yang agak berat. Walau bagaimanapun pengorbanan yang telah pun kami sumbangkan itulah yang mampu kami adakan, lahirkan semasa kami menjadi AJK di dalam gerakan ikatan ini. Pesanan saya juga untuk kepimpinan baru ikatan yang akan dipilih kejap lagi, rancanglah dan lakukanlah apa yang jua perancangan yang baik natijahnya untuk memastikan ikatan terus hidup dan mempunyai program-program yang mantap yang boleh memberi kesan yang baik kepada semua ahli. Saya juga ingin menyeru kepada semua ahli agar bersatu dan bersama-sama dalam menempuh pelbagai isu yang bakal mendatang dalam mengurus tadbir Kuala Lumpur, dan marilah kita bersama-sama menyokong kepimpinan Diam dan Kuala Lumpur untuk menjadikan dan merealisasikan Diam dan Kuala Lumpur ini sebagai PBT yang berjaya dan cemerlang di dunia. Sebelum mengundur diri, saya juga mengambil kesempatan untuk merakamkan perhargaan dan ucapan terima kasih kepada semua ahli ikatan yang terlibat dalam mesyuarat ini. Tibalah masanya kini majlis dengan sukacitanya menjemput dan mempersilakan Datuk Bandar Kuala Lumpur Yang Berbahagia Datuk Seri Haji Ahmad Faizal bin Haji Taib juga selaku penaung ikatan untuk menyampaikan ucapan beliau kepada hadirin sekalian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah dan terima kasih kerana saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan atas jemputan untuk bersama dengan Mesyuarat Agung Tahunan Persatuan Pegawai Kanan Dewan Kuala Lumpur atau ikatan bagi kali yang 17. Sudah semestinya dengan adanya persatuan yang seumpama ini, kita dapat mengembalikan tenaga dan sama-sama memikirkan apakah perkara-perkara yang perlu kita perjuangkan sebagai sebuah organisasi seperti DWKL ini, di mana tuan-tuan menjadi pegawai yang akan memandu Dewan Merdeka Kuala Lumpur ke satu tahap pada masa-masa yang akan datang. Sebagaimana yang kita tahu bahawa pertumbuhan perbandaran kita mengikut the latest yang saya bersama-sama dengan pihak Majlis Kerajaan Tempatan Malaysia. Penduduk bandar sekarang sudah mencapai
72 hingga 75%. Maknanya daripada 100 orang, 72 atau 75 orang berada dalam kawasan bandar. Sudah semestinya kita sebagai pegawai kanan di Dewan Undangan Kuala Lumpur perlu menangani dan juga menanggapi trend ini sebagai satu cabaran kita untuk melaksanakan tanggungjawab. Maka sudah semestinya kesepahaman, rasa kekitaan, teamwork yang kuat adalah penting bagi kita menjayakan tugas-tugas dan amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kita selaku anggota dalam Dewan Undangan Kuala Lumpur. Yang keduanya ialah kita akan berdepan dengan satu keadaan di mana pergantian perlu dilaksanakan, perlu dibuat. Umpamanya pada tahun depan ramai orang-orang kanan Dewan Undangan Kuala Lumpur akan berpencen. Datuk Norma, Datuk Amin, Datuk Zul, dan pada tahun ini Datuk Bandar sendiri. Kita dapati career path ni dan juga leadership akan perlu kita pupuk daripada sekarang. Maka sudah semestinya ikatan juga mempunyai peranan, ya. Bagaimana kita boleh menggerakkan bersama untuk membolehkan kita melihat dan mengenal pasti berdasarkan selain daripada senioriti dan juga keupayaan untuk menyediakan Dewan Undangan Kuala Lumpur ke satu tahap yang lebih baik di masa-masa yang akan datang, menggantikan mereka yang baik pada masa ini, tetapi kita perlu lebih baik. That's the dynamism of organisation. Dynamism of organisation, jangan pula kata yang sekarang ni tak baik. Yang sekarang ni baik mengikut keadaan yang ada. Tapi bila akan datang, bila berlakunya perubahan-perubahan dan keperluan tambahan yang lebih, maka proses of dynamism dalam organisasi itu adalah satu perkara yang perlu kita tuntut. Sebab kita jangan pula melihat bahawa dulu orang tak pandai, tak tahu boleh. Sebab mengikut keadaan dan sebagainya, kita dapati pada masa yang akan tentunya menuntut satu perubahan, perbaruan yang lebih untuk wujudkan dynamism dalam organisation. Dan yang ketiga, kita di peringkat pengurusan tertinggi mulai bajet tahun ini, kita dah pun mula menghidupkan semula training opportunities di peringkat PhD dan Masters. Dan kami di peringkat pengurusan tinggi juga sedang meneliti untuk menggerakkan attachment, sending officers for short term course di luar negara dan sebagainya. Dan baru-baru ni pun ada satu program yang kita akan cuba perolehi untuk membolehkan kita hantar program kita untuk short attachment di luar daripada Kuala Lumpur atau di luar negara, bagi membolehkan kita memperkayakan lagi pengalaman yang ada pada Dewan Undangan Kuala Lumpur. Dan untuk itu kita dapati pegawai kanan kita mudah dan amat terdedah kepada pelbagai perubahan elemen yang ada. Sebab itu saya sentiasa mempertahankan tuan-tuan di peringkat discussion dengan pihak luar yang menyatakan bahawa kadang-kadang dia kata arkitek kita ni junior, baru 4-5 tahun dah nak komen drawing, lukisan, architectural presentation daripada prima-prima yang bagus, Veritas, JDP dan sebagainya. Tetapi pada saya mempertahankan tuan-tuan, nyatakan bahawa sungguh pun mereka muda, tapi exposure mereka lebih. Kami menerima 4,000 hingga 6,000 pelan-pelan pembangunan dan drawing, arkitek drawing dan sebagainya. Kita lebih terdedah kepada knowledge dan juga masalah-masalah yang kita hadapi kalau kita melihat kepada pembangunan dan juga bangunan-bangunan ataupun architectural presentation kepada kita, proposal, kita tengok
kita boleh bagi komen walaupun kita tidak begitu mempunyai tempoh yang panjang untuk jawatan. Maknanya exposure kalau mengikut kajian psikologi dia memakan lebih kurang 30% daripada our knowledge dan experience. Jadi janganlah kita bimbang bila kita muda dan sebagainya, kita pegawai baru, tetapi oleh kerana kita terdedah kepada planning dan plan-plan yang ada, kita lebih mudah mendapat menerima kemahiran. Jadi inilah kelebihan yang ada pegawai kepada pegawai Dewan Undian Kuala Lumpur. Maka kalau kita tambahkan dengan peluang untuk dia meningkat, pada masa yang sama juga peluang untuk dia buat attachment, maka ini akan membantu kita menyediakan golongan pelapis yang baik di masa yang akan datang. Pada masa yang sama juga, oleh kerana kita nakkan pegawai muda kita belajar dan juga menggunakan ilmu masing-masing, maka kita dah memulakan satu langkah untuk meminta umpamanya arkitek lanskap kita, arkitek kita yang muda-muda ni untuk present dia punya ideas bagaimana kita nak memajukan. Umpamanya kita ambil contoh kawasan menghala ke jalan Parlimen. Bagaimana you nak lihat untuk menjadikan kawasan itu sebagai kawasan yang aktif dan vibrant. Jadi bila kita dapat balik cadangan daripada dia orang tu, really fantastic, dan boleh kita fikir dan timbangkan untuk memperkemas dan memperdalamkan lagi. Semalam umpamanya saya berbincang dengan Puan Nurzaini lah, pada Mami Jarum kita. Saya panggil dia Mami Jarum dan dia orang Penang. Bukan ada connotation tak baik. Mami Jarum ni sebab dia orang Penang. Kita tengok bila kita nak transform kawasan air terjun kita di depan Jalan Tun Perak ni, nampaknya banyak idea-idea yang datang dengan satu cadangan yang baik. Begitu juga dengan dataran kita ni, nampaknya terpisah daripada publik. Bagaimana kita nak gerakkan taman-taman ini ataupun park ataupun kalau dalam bahasa Kedah dia panggil lepau ni, gardens yang ada di luar tu lah, untuk boleh kita aktifkan untuk memaparkan bahawa Kuala Lumpur dan juga di BKL mempunyai kawasan-kawasan yang boleh menjadi kawasan kepada family. Jadi sebab itu kita harapkan pegawai muda ni dapat diberikan appreciation di segi bagaimana mereka menggunakan ilmu dan sebagainya untuk membolehkan kita mengindah dan memperkayakan Kuala Lumpur. Jadi inilah perkara-perkara yang saya nampak adalah satu perkara yang penting. Cuma sekarang ni saya nampak pada saya selama 2 tahun ialah gap di antara pegawai muda dengan pengarah dan saya nampaknya tidak begitu rapat, sebab masing-masing dengan tugas masing-masing. Saya kadang-kadang saya tahu engineer kita yang J41, 41, 44 kat mana dia orang tak tahu, kita tak tahu. Tak nampak yang ada kat sekitarnya. Saya kenal Haji Zul, saya kenal Natasha, saya kenal siapa lagi. Yang dekat-dekat kita yang ada dalam komiti, tapi mereka-mereka yang bekerja di lapangan ni kita tak tahu. Kadang-kadang kita tak tengok dan tak jumpa dengan dia orang ni. Jadi kalau kita tak ada satu medan venue yang baik untuk kita sama-sama dalam satuan seperti ini, ia akan makin menyebabkan gap tu semakin jauh dan sebagainya. Oleh itu kita berharaplah semua pegawai kita termasuk dan sekarang ni dah di psycho oleh Datuk Nomor setiap kali interview supaya join ikatan. Nampaknya bertambahlah sikit ada di ikatan kita kepada 100 lebih. Ini adalah baik untuk tuan-tuan dan kami akan membantu dan menyokong divisi perusahaan tinggi supaya persatuan ini akan dapat menjadi medan dan venue kepada kita untuk selain daripada bertukar-tukar fikiran dan juga memupuk rasa kekitaan, tapi pada masa yang sama juga dapat kita wujudkan satu teamwork yang baik dalam kita melaksanakan kerja-kerja kita. Maka inilah langkah-langkah yang telah pun kita adakan dan sebagaimana Datuk Mahdi beritahu tadi, ada pertimbangan-pertimbangan boleh kita berikan. Dan saya juga di peringkat pengurusan tinggi, bila kita nak exposekan pegawai kita ni, kita sudah memulakan lawatan ke beberapa korporat
ataupun corporation ataupun syarikat untuk membolehkan kita untuk belajar. Baru ni 2-3 hari lepas ada juga satu syarikat yang amat ingin menjemput kita untuk pergi ke tempat mereka untuk mereka berikan taklimat khas berkaitan dengan pembangunan dan juga apa-apa yang akan dicadangkan oleh mereka sebagai sebahagian daripada share of ideas, share of knowledge, share of skill bagi membolehkan kita sama-sama bersama dengan perkembangan dan kemajuan Kuala Lumpur. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih kepada Persatuan kerana dengan ada ikatan ni kita telah dapat bersama-sama untuk mewujudkan rasa kekerjaan kita. Jadi saya ingin mengambil satu teringat pepatah lama ya, dalam kita menjadikan Kuala Lumpur dan kita sendiri sebagai pihak berkuasa tempatan dengan rakyat yang begitu dedicated, rakyat yang begitu outspoken, rakyat yang mempunyai high expectation tinggi, rakyat yang menghendakkan supaya apa yang dibayarkan dapat kita penuhi, maka tentunya ada masalah. Jadi kata pepatahnya, menjalankan tugas tahan beragas. Maknanya kita mesti tahan beragas menjalankan tugas. Kadang-kadang pergi kena dengan nyamuk, dengan apa semua, tahan beragas. Menjalankan amanah, tahan dilapah. Menjalankan yang hak, tahan diinjak. Menunaikan janji, tahan dikeji. Membela rakyat, tahan dikerat. Membela bangsa, tahan binasa. Membela negeri, tahan mati. Menolong, tak harap sanjung. Berbudi, tak harap dipuji. Berkorban, tak harap imbalan. Bekerja, tak harap upah, tetapi gaji baik perlu diberi. Dan memberi, tak berharap ganti. Mengajar, tak berharap ganjar. Maka kita sebagai pegawai kanan kerajaan Dewan Bandar Kuala Lumpur mesti mempunyai ethics, mesti mempunyai values, mesti mempunyai satu adab yang baik untuk membolehkan kita menjadi kumpulan yang dapat memberikan sumbangan. Saya selalu bila saya naik ke bangunan-bangunan tertinggi, bangunan di Kuala Lumpur termasuk tingkat 29, saya selalu bawa orang luar masing-masing tengok. Mereka memberikan satu impression yang cukup baik kepada kita. Lepas tu bila saya imbas balik dalam saya menjalankan tugas sebagai Datuk Bandar, baru saya terkenang bahawa ini juga adalah sumbangan dari pegawai-pegawai Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Majlis menjemput Datuk Presiden untuk mengiringi Yang Berbahagia Datuk Seri untuk menyempurnakan acara perasmian Mesyuarat Agung Tahunan Ikatan ke-17. Ya. Okey. Ampunlah dosa keluarga kami ya Allah. Ampunkanlah dosa ahli keluarga kami ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat semua ada yang masih hidup apatah lagi yang telah meninggal dunia ya Allah. Setiap tahun, majlis meraihkan kemenangan Akademi Anak-Anak Ikatan dianjurkan bermula 2009 pada 28 Mei 2012 di Rumah Kita. Seminar ini adalah untuk penyebaran berkaitan sistem dan porsi maklumat melalui luncheon box yang disampaikan oleh wakil sebuah syarikat pengeluar ahli telah hadir dalam seminar tersebut. Telah berjaya melanjutkan satu program makan malam santai yang telah mendapat sambutan yang baik daripada ahli-ahli. Ahli yang datang sangat sportif dengan mengenakan pakaian mengikuti tema iaitu retro. Dan selama yang akan lebih kurang 200 orang ahli telah hadir memeriahkan program tersebut. Saya pula nak maklumkan juga, saya rasa sesi kami menjadi AJK ni, kita sebenarnya dalam sesi yang ke-16. Tapi nak maklumkan bahawa
kali kita berada dah selama tempoh 6 tahun. 6 tahun dan sepatutnya kita ada ikatan punya mesyuarat agung ni setiap 2 tahun sekali ya. Tapi oleh kerana kesetukan masa dan juga program-program pertindihan program dengan program-program penting di dalam raya, maka kita telah tidak berjaya untuk melaksanakan mesyuarat agung mengikut ketetapan dalam perlembagaan kita. Bagaimanapun kita juga ada buat laporan kepada ROS dan kali ini pun juga telah pun dilaporkan mereka kerana pihak ROS juga sedang juga membuat pemantauan ke atas aktiviti-aktiviti ikatan kerana kita ini sebuah pertubuhan yang berdaftar dengan mereka. Jadi seterusnya kalau tak ada persoalan dan juga pertanyaan, saya memohon menjemput Bendahari Ikatan Tuan Haji Umar untuk membuat pembentangan kepada laporan penyata kewangan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Kita dah makan ya. Kita dah makan dan boleh review sikit lah. Disebabkan dah 6 tahun tak meeting kan. Hari kita berekspert lah. Kita nak bentang 2008 hingga 2013. Untuk makluman, saya tengah sign je jawab kerja Cik Wan depan tu. Berapa hal tanya dia. Anyway, saya beritahu jawab lah sebab saya dah go through all the record betul Maksud dia kita dah ikut peraturan kewangan, kita dah ikut ada bank account kita dan juga kita setiap pembayaran akan ditandatangani oleh saya, Setiausaha dan juga Presiden In term of prosedur kewangan, kita merekod, saya rasa kita tak ada masalah. Yang jadi masalah ialah sumber kewangan. Kalau kita lihat, saya tak mahu tentang salah satu year by year, just tengok the end of the year. 2008 kita kalau kita tengok kita punya kedudukan kewangan adalah lebih agak dari segi compare 2007 kurang baik sebab kedudukan kita punya wang tunai itu walaupun kita ada lebih dari segi wang tunai di bank tapi di segi simpanan tetap ter-restore. Kemudian kalau kita melihat tahun-tahun seterusnya 2009 saya tengok si kedudukan kewangan kita wang di bank makin meningkat disebabkan sumber kewangan kita agak baik. Kemudian 2010 dia makin meningkat dan 2010 tahun 2010 tu agak menonjol sekali sebab adanya beberapa aktiviti tambahan yang dilaksanakan oleh ikatan yang kita dapat lebihan wang lah, especially yang disebutkan tadi oleh Datuk Pengurusi kita ada program-program yuran penyertaan seminar OSC. This is our extra income lah compared kita punya hasil daripada yang terbayar setiap bulan. Ini sebenarnya ada one very good activity lah yang menambahkan income kita. Bertolak pada itu 2010, 2011 income kita juga bertambah disebabkan juga ada lagi program bengkel KUL submission tambahan hampir 150,000 tambahan duit 2012 bahawa tidak ada program activity yang banyak, tidak ada penambahan hasil, tapi kita gunakan duit 2011 menyebabkan wang tunai kita daripada 289 merosot pada 145 kerana untuk menggunakan duit itu tujuan pembayaran yang tertentu. So 2013 kalau tengok tuan-tuan, kita punya duit berlaku sikit peningkatan kerana dalam masa yang sama juga kita telah dapat sewa daripada sepi ke bawah tu kita menjaga atas angin. Kita sewa bandaraya, kita sewa kepada orang, kita dapat lagi lebih sikit so income kita adalah sustain lah hingga sekarang saya tak perlu nak bentang satu persatu. Yang kita tengok tengok duit di bank tu lah Sekarang kita tengok akhir tahun ini, tahun 2012 ada RM168,796 obligasi.
compare dari penumpang 145, 275 gitu. I think duit ini akan boleh meningkat kerana kita ada hasil yang tetap daripada sewa, kecuali kalau dia tak setuju lagi nak sewa model ikatan. Yang lain itu saya rasa tidak ada isu yang besar. Kalau saya nak petang satu-satu kan nanti kita kena makan pertama. So saya rasa tuan-tuan boleh tengok detail. Kalau ada pertanyaan boleh tanya saya. Kalau saya tak mau jawab, suruhlah Wan jawab ya. Silakanlah, itulah saya nak. I try to point lah. Bila ni dah tak perlu detail sebab segi accounting kita tak banyak duty. Kita ada hasil daripada hasil kita yang utama daripada yuran dibayar, dan juga kita ada hasil daripada sewa gerai segala resepi di bawah sana, dan juga program-program yang dilanjurkan oleh pihak ikatan untuk yang kita ada seminar sebagainya. Akaun pada 9 dan 11 ada benda yang pernah diberi, maksudnya sumbangan Datuk Anda. Mungkin duit kita dah kuat kokoh, so tak payah sumbang ikatan lah. Saya kalau ikut saya, I make the balance lah. Whatever kita ada dalam duit, kita belanja. Dan jangan simpan duit banyak-banyak, payah juga kan. Kalau kita ada duit, kita belanja lah. Kalau kita boleh berdiri tanpa bantuan tabiran, I think kita tak perlu sana lah. Bagilah pada jebat persatuan yang kurang berkemampuan seperti kita. Kalau duit kita banyak ni, yang terpenting bagaimana nak belanja. Wallahualam. Penyokong yang hadir ketika mesyuarat agung itu diadakan? Bukan, Tuan Haji Syarum. Tak boleh dengar. So, boleh ganti yang lain lah. Siapa yang hadir pada ketika itu? Siapa yang hadir? Mohon. Okey, Mr. Ra'al. Malam. Okey, kita tukar. Okey, terima kasih ya Tuan Haji Kamal Zaman. Okey, kalau tak ada, saya buat ucapan terakhir daripada saya selaku Presiden Ikatan untuk tempoh 6 tahun ini. Pertama-tamanya saya memohon maaf bersama-sama barisan ini, juga memohon maaf kepada semua ahli sekiranya dalam pentadbiran kami ini ada berlaku kekurangan dan juga kebincangan, dan juga mana-mana yang tersalah, terkasar dan sebagainya, dan kami mohon dan keampunan. Dan seterusnya saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua ahli kerana saya dapati dengan adanya jawatan kuasa ketika kami menguruskan ini, sebenarnya aktiviti yang dilaksanakan itu memang mendapat sambutan yang baik, tetapi kurang menyeluruh. Jadi dalam konteks sesi yang baru nanti, saya mohon jugalah pandangan saya untuk ahli-ahli supaya memberi sokongan kepada program-program yang dianjur oleh pihak ikatan, sebab saya rasa ia sangat berguna. Dan saya dapat lihat melalui program-program itu, kita dapati bahawa ahli-ahli yang menyertai program, terutamanya AJK yang terlibat, memang mereka mempunyai sesuatu pelajaran dan juga pembelajaran berlaku, dan terutamanya dalam konteks perubahan minda berlaku. Jadi saya rasakan dalam program-program yang akan datang, mohon ahli-ahli semua untuk memberi sokongan supaya proses pembelajaran itu terus berterusan, dan sudah tentu ia menjadi satu pengalaman yang berguna untuk kita menguruskan kerja di dalam Bandar Kelumpuh, dan juga ia memberi satu sebenarnya platform untuk kita mempunyai jalinan perhubungan yang lebih baik di antara ahli, termasuk ketika kita menguruskan kerja di jabatan masing-masing. Dan itu saja, dan dengan itu saya membubarkan jawatankuasa sesi ikatan sesi yang ke-16, dan seterusnya saya serah balik kepada MC untuk melantik satu promosi promosi bagi tujuan pemilihan AJK baru untuk sesi yang ke-17. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seorang lagi naib presiden, seorang setiausaha hormat, seorang bendahari, 3 orang pemeriksa kira-kira, 3 orang pemegang amanah, dan insya-Allah 6 orang ahli jawatankuasa. Ya. Jadi saya rasa perkara ini telah pun dipikirkan siapa yang kita nak lantik. Kita buka dulu untuk cadangan. Cadangan pelantikan presiden. Mungkin kalau ada cadangan. Pertama, Tuan Haji Omar Abbas. Yang kedua,
Datuk Mahathir Ngah. Jangan terkejut Datuk. Itu baru cadang. Oh, cadang. Cadang. Tarik balik lah saya. Lepas tu ada ruang lagi. Tapi sebenarnya jangan tarik lah. Yang ketiga ialah Tuan Haji Shahrul Ujang. Ya, dan kita telah tutup. Jadi kita kaedah bagaimana kita nak buat ni, sama ada dalam bentuk pengundian rahsia ataupun sekedar angkat tangan. Okey, cadangan. Okey, kita terima pakai cadangan dengan kaedah angkat tangan. So saya minta ada yang tukar undi dan sekali saja kaedahnya dengan mengangkat tangan secara jelas. Jangan teragak-agak lah. Ya. Boleh? Ada dapat figure? Kalau dapat figure, tolong maklum pada saya untuk catatkan. Okey. Dapat ya? Rekod peranan, kita salahkan diri anda. Ibu 16. Timbalan atau naib Presiden ialah Tuan Haji Shahrul Ujang dan Kemudian 21. Dan itu juga kita resmikan sebagai naib Presiden Tuan Haji Shahrul Ujang untuk 2014 dan 2016. Terima kasih. Kedua keputusan telah pun kita buat. Kita ikut ia dan memutuskan Puan Zeti sebagai Setiausaha Kehormat untuk Penggar 2014-16. Mic ni sampai keluar ke? Sampai keluar? Sampai dengan Lidah Abdul Rashid dengan 32 undi, disusuli oleh Nur Aslinda Nordin 27. Ketiga yang tertinggi Nur Rafidah Abdul Rashid yang tertinggi, tetapi dalam ke arah itu yang keenam ni ada rebutan 3 pula. 16. Rusnida Talib 16. Yang balik Presiden ialah Datuk Mahathir Ngah. Naib Presiden Tuan Haji Shahrul Ujang. Setiausaha Zeti Nurhani. Bendahari Wan Ahmad Khairul. 3 pemerintah kira-kira Nur Rafidah Abdul Rashid, Nur Aslinda Nordin dan Haji Anwar Mazin. Manakala pemegang amanah Tuan Haji Kamuzzaman, Siti Maizun dan Ismadi Syakirin.